Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu pada hari ini? Sihat tak? Cikgu harap semuanya sihat-sihat sentiasa. So, hari ini kita akan teruskan lagi PDPC kita. Masih lagi dalam bidang seni reka bentuk, dan pada hari ini kita akan pelajari tentang seni reka bentuk industri. So, dalam tajuk ini kita akan pelajari tentang apakah yang dikatakan dengan seni reka bentuk industri, ciri-ciri reka bentuk industri, dan apakah kriteria untuk menjadi seorang reka bentuk industri. Okey, jom kita tengok. Mari kita ketahui tentang definisi seni reka bentuk industri. Seni reka bentuk perabot boleh definisikan sebagai satu penghasilan idea kreatif dalam menghasilkan barangan yang bertujuan menyokong anggota badan manusia, dan juga boleh dikaitkan dengan barangan yang membantu manusia dan haiwan dalam aktiviti harian. Okey, ini adalah salah satu contoh reka bentuk industri. Contohnya reka bentuk perabot. Apakah tujuan adanya reka bentuk perabot ni? Tujuannya bila kita design ataupun bila kita mereka sesuatu hiasan ataupun perabot, tujuan dia untuk menyenangkan kita, memudahkan kita, menyokong anggota badan kita. Itu tujuan. Contohnya kita cipta ataupun kita buat satu reka bentuk sofa, kerusi, kan, dan sebagainya. Seterusnya, dalam tajuk ini kamu akan pelajari apakah peranan reka bentuk industri. Peranan reka bentuk dalam industri. Yang pertama, untuk mengenal pasti sesebuah produk yang akan dihasilkan berdasarkan fungsi yang dikehendaki oleh pengguna. Jadi seorang pereka industri ni, dia kena tahu dulu, dia kena survey dulu apakah kehendak pengguna ni, apakah kehendak ataupun apakah fungsi sesuatu produk yang hendak dihasilkan, apakah manfaat dia. Yang kedua, memastikan produk yang dihasilkan mendapat tempat di pasaran. Jadi kalau nak keluarkan sesuatu produk, kena tengok peranan produk tu dan tengok sejauh mana kemampuan produk itu boleh dipasarkan, boleh pasaran. Yang seterusnya, memastikan penghasilan produk menitik beratkan aspek keselamatan dan terhadap pengguna. Jadi kita kena pastikan produk yang akan kita hasilkan ini, yang bakal kita hasilkan ini, memberi fungsi manfaat kepada pengguna, dan di samping itu mempunyai ciri-ciri keselamatan. Seterusnya, menganalisis keperluan fungsi dan mengkaji reka bentuk produk dengan lebih efektif dan juga menarik. Dah tahu produk apa nak dihasilkan, dah tahu apakah fungsinya, dan dah tahu macam mana nak hasilkan dengan mementingkan ciri-ciri keselamatan. Kita kena juga tahu menganalisis keperluan fungsi dan juga sejauh mana produk itu bertindak pada orang lain. Seterusnya, menentukan objektif reka bentuk produk melalui rundingan bersama. Yang ini, bila kita dah tahu produk apa yang kita nak hasilkan, design dia macam mana, sebelum kita nak keluarkan produk tu, kita perlu buat perbincangan terlebih dahulu. Kita nak tengok pendapat orang lain, kan, kelebihan, keburukan sebelum kita keluarkan atau sebelum kita pasarkan sesebuah produk itu. Dan yang seterusnya, memastikan rupa bentuk produk yang dihasilkan dapat meningkatkan kualiti produk dan menarik perhatian pengguna. Jadi kita kena keluarkan sesuatu produk, contoh dalam industri perabot, kita kena warna yang cantik, design yang menarik supaya dapat menarik perhatian dan orang boleh beli produk yang kita hasilkan tu. Seterusnya. Ini adalah ciri-ciri pereka bentuk industri. Siapa yang berminat, yang rasa nak masuk industri pereka bentuk industri ni, kalau kamu berminat, kita kena tengok apakah ciri-ciri yang ada, yang perlu ada pada diri kamu. Yang pertama, kreativiti, imajinasi dan bakat seni. Sebab tu pentingnya kita belajar tentang seni. Kita dah belajar macam-macam sebelum ni, bahasa seni visual, kita dah belajar tentang warna, garisan, bentuk, ruang dan sebagainya. Selain daripada kreatif dan mempunyai sedikit ataupun kita mempunyai ilmu dalam bidang seni, kita perlu juga kemahiran komunikasi dan pendengar yang baik. Sebab kita nak berkomunikasi dengan orang, kita nak jual produk kita pada orang, jadi kita kena ada komunikasi skill. Maksudnya kemahiran kita bercakap untuk menarik perhatian orang. Yang ketiga, cita rasa warna yang baik dan juga teliti. Yang ni yang berkait dengan kita punya pendidikan seni visual kita, sejauh mana ilmu seni kita ada. Seterusnya, kebolehan untuk menghasilkan ilustrasi dan lukisan teknikal. Sebab itulah dalam seni visual kita ada belajar tentang sketch, macam mana nak hasilkan lukisan lakaran, kan, dan sebagainya. Jadi untuk sebelum kita nak launch produk kita,
kita perlu sketch dulu supaya memberi gambaran visual kepada klien kita, kepada orang yang kita nak jual. Okey, seterusnya flexibility dalam mereka bentuk. Maksudnya masa kita nak mereka bentuk sesuatu design tu, kita kena fleksibel. Kita kena dengar idea orang lain sama, kita dengar pendapat orang lain sama. Okey, yang terakhir adalah kemahiran menyelesaikan masalah, supaya bila ada sebarang risiko yang kita terima, kita boleh hadapi ataupun kita boleh menyelesaikan masalah tu dengan sebaik mungkin. Okey, seterusnya ni yang cikgu huraikan tadi tentang kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh seorang pereka bentuk industri. Kemahiran berkomunikasi. Okey, maksudnya pereka bentuk industri ni mempersembahkan idea, hasil rekaan dan menjelaskan kepada pengguna tentang produk yang dihasilkan menggunakan pendekatan yang berkesan. Maksudnya bila kita dah cipta, kalau kita ni seorang pereka bentuk industri, kita dah cipta sesuatu produk kita nak jual produk kita, kita kena mahir untuk bercakap. Okey, sebab apa? Sebab kita nak mendapatkan keyakinan kepada orang ramai ataupun klien kita, okey, untuk membeli produk yang kita hasilkan tu. Kalau kita bercakap pun tak boleh, nak menerangkan pun tak boleh, itu bermasalah lah. Macam mana orang nak percaya pada produk kita sedangkan kita sendiri pun tak pandai nak menghuraikan kelebihan produk-produk kita. Okey, faham tak? Okey, seterusnya kemahiran menyelesaikan masalah. Pereka bentuk industri mampu menjalankan tugasan mengenal pasti masalah, menyelesaikan masalah yang wujud dan juga membuat analisis terhadap masalah tersebut. Okey, seterusnya selain daripada kemahiran teknikal juga, pengetahuan teknikal juga penting, iaitu merupakan amalan dan pengetahuan cara sesebuah produk berfungsi. Melalui kemahiran ini, pereka bentuk industri mampu menghasilkan produk yang lebih bersesuaian dengan kehendak pengguna. Okey, seterusnya mengetengahkan idea. Jadi seorang pereka bentuk industri ni perlu berani untuk mengetengahkan idea yang ada. Okey, berasaskan masalah yang telah dikenal pasti, pereka bentuk industri mampu menjelmakan idea baharu kepada imej visual yang memiliki nilai estetik. Tahu tak nilai estetik? Nilai kesenian itu sendiri. Okey, seterusnya kita masuk kepada konsep rekaan perabot. Okey, dalam tajuk reka industri reka bentuk industri ni, kamu akan pelajari tentang konsep rekaan perabot. Okey, terdapat 5 ciri-ciri rekaan perabot. Okey, contohnya antik, contemporary, klasik, ultramoden dan juga retro. Jadi kita nak ketahui kelima-lima konsep rekaan perabot ni, apakah detailing dia, apakah term-term penting, apakah tema dia dan ciri-ciri dia untuk setiap 5 ciri-ciri konsep rekaan perabot ni. Jom kita tengok. Okey, konsep antik. Dalam buku teks kamu ada konsep ini berasaskan reka bentuk zaman dahulu dan reka bentuknya tidak terbatas pada sesebuah negara. Ia dapat dikenali melalui gaya, reka bentuk dan juga bahan binaan. Konsep ini lebih dipengaruhi oleh reka bentuk perabot yang berusia 100 tahun. Okay, jadi bila kita dengar tentang konsep antik, kamu kena ingat ini orang dulu-dulu punya design. Okay, reka bentuk lama yang berusia lebih 100 tahun. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, gambar contoh yang diberikan tu, okey, ukiran tumbuhan dan ukiran burung bertepatan dengan gaya rokoko. Okey, kaki pada katil itu design perabot katil Kaki perabot juga jenis bunk food. Tengok, itu antara ciri-ciri konsep antik. Okey, seterusnya kita ada juga konsep klasik. Okey, konsep klasik ini merujuk kepada gaya reka bentuk yang terhad usia penghasilannya. Reka bentuknya agak ringkas dan menggunakan warna yang gelap sebagai identiti. Konsep ini dipengaruhi oleh gaya negara penghasilan perabot tersebut. Kalau konsep antik tadi, dia tak menjurus ke mana arah-arah negara. Tapi konsep klasik ni dia mengikut negara yang tertentu. Penghasilan dia mengikut gaya negara-negara yang menghasilkannya. Okey, seterusnya kita tengok pada konsep retro. Okey, konsep ini direka bentuk berlandaskan reka bentuk perabot tahun 1920-an sehingga 1970-an. Walaupun konsep ini kelihatan seperti perabot berkonsepkan klasik, namun reka bentuknya dipengaruhi oleh gaya reka bentuk moden. Konsep retro ni walaupun kita tengok ada gaya yang yang dulu punya, okey, konsep dia klasik, nampak klasik, tapi telah
dimodernkan. Dalam bentuk reka bentuknya telah dimodernkan. Okey, seterusnya. Konsep yang keempat iaitu konsep contemporary. Apa yang dikatakan dengan konsep ini ialah konsep ini memiliki pelbagai gaya, iaitu gaya Art Deco, moden, Skandinavia, Itali dan juga reka bentuk perabot pada abad ke-90. Konsep ini memiliki ciri reka bentuk yang ringkas, dan senang dipadankan dengan susun atur persekitaran. Kamu boleh tengok rekaan yang ringkas tu, itu contoh kayu sebagai bahan utama. Kalau kamu tengok konsep contemporary, kayu adalah sebagai bahan utama dan ciri-ciri dia dia ringkas, senang dipadankan dengan susun atur persekitaran. Kalau kita tengok tadi konsep retro, dia ada bentuk ala-ala moden, tapi kalau konsep contemporary dia ringkas, simple saja, dan senang untuk disesuaikan dalam mana-mana konsep. Seterusnya konsep ultra modern. Kalau kamu tengok pembinaan kerusi tu, itu kerusi tu, dia ada gaya futuristik. Apa yang dikatakan gaya futuristik ni adalah gaya yang seimbang, yang sesuai dengan dengan konsep. Contohnya macam kalau nak bina sebuah kerusi untuk kerusi office, katakan kerusi pejabat, dia punya kedudukan tu sesuai dengan orang yang akan duduk atas kerusi tu, dari segi saiznya, functionnya, desainnya, saiz dan sebagainya. Itu yang dikatakan dengan futuristik. Konsep ini lebih kelihatan abstrak dengan penggunaan bahan dan warna yang pelbagai diterapkan dalam reka bentuknya. Konsep ini juga banyak dipengaruhi oleh gaya futuristik dan moden. Reka bentuk perabot banyak menekankan idea-idea yang luar biasa dan fungsi yang canggih. Kalau kita tengok zaman-zaman dulu, kita hanya ada kerusi malas je. Kalau kamu perasan, kita ada kerusi yang zaman-zaman atuk kita duduk dulu, kerusi besi yang ada line-line tali warna-warni tu. Itu zaman dahulu. Tapi bila konsep telah dimodernkan, maka terciptalah kerusi yang masukkan duit tu. Kalau kamu pergi pasar raya, ada kerusi yang urut badan tu. Masukkan duit RM1, dia akan beroperasi. Itu telah dimodernkan. Maksudnya daripada dulu hanya kerusi yang biasa, desain yang simple, tapi bila sekarang konsep tu telah di ultra modernkan dan desainnya lebih futuristik, menarik dan banyak warna-warni yang digunakan. Itulah konsep ultra modern. Seterusnya. Kali ni cikgu nak kamu membuat aktiviti. Aktiviti apa tu? Tengok dalam buku teks kamu bahagian sudut pereka muda. Cikgu nak kamu memilih salah satu objek ataupun subjek matter untuk dijadikan desain sebuah kerusi. Contoh yang diberikan tu, kalau kamu tengok yang pertama, dia ambil daripada sifat ataupun bentuk seekor siput. Kemudian dia buat lakaran idea. Yang nombor 2 tu lakaran idea, dan lakaran idea dia bertambah dengan perkembangan idea yang dia ada, sehinggalah yang jadi nombor 5 tu menjadi perkembangan idea. Jadi cikgu nak kamu pilih salah satu subjek matter yang berkonsepkan alam semula jadi. Cikgu nak kamu design ikut cita rasa dan kreativiti kamu untuk menghasilkan perabot. Dalam erti kata lain, cikgu nak kamu menyediakan kerusi menggunakan idea kamu, dan kamu boleh pilih di antara kelima-lima yang kita ada konsep tadi, yang kita belajar konsep tadi. Pilih salah satu konsep, pilih juga satu subjek matter, yang haiwan dan cikgu nak sediakan satu lakaran berdasarkan objek yang kamu pilih. Kalau dah siap, seperti biasa, buat dalam sketchbook, snap gambar dan serahkan kepada cikgu. Setakat ini sahaja PPDPC kita pada hari ini. Semoga kita jumpa lagi lepas ni. Bye. Assalamualaikum, dan jangan lupa subscribe, like dan share Cikgu Ju Channel. Bye.